Salam sejahtera, selamat pagi, selamat minsa sarap kepada anda semua. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengucapkan selamat menyambut perayaan antara perayaan terbesar untuk umat Kristian di seluruh Sabah pada kemarin dan akan berlanjutan sehingga esok ya. Kita di Sabah kita meraihkan semua agama. Jadi saya ingin mengucapkan selamat menyambut Good Friday dan Paskah ya. Semoga Tuhan terus memberkati negeri Sabah, memberkati kita semua dengan kepelbagaian, dengan diversity yang ada di Sabah. Kita terus menjaga kemakmuran yang ada di Sabah. Okey, baik. Selama beberapa tahun lah, hampir 10 tahun saya menganalisis politik. Benda paling lucu dan benda paling tidak masuk akal ialah klaim-mengklaim. Bila orang sudah berusaha buat, sudah berjaya, dia klaim, oh ini hasil usaha kami. Dia terjadi lebih hero daripada yang hero. Inilah yang terjadi oleh ahli-ahli politik yang mana perasan jadi hero, tiba-tiba klaim, oh ini usaha kami, ini usaha kami. Aduh, yang saya hairan, selama diorang berkuasa, apa usaha dia, tidak ada satu pun yang berjaya. Tidak ada satu pun yang berjaya. Bila sudah berjaya, terus-terus juga masa itu juga dia tiba-tiba muncul macam chip semua. Oh ini usaha kami, presiden kami. Wah, ini saya mau memperbetulkan persepsi ini. Okey. Terutamanya untuk perjuangan untuk mendapatkan hak Sabah untuk MA63. Sebenarnya usaha ini di mana sudah ada 13 yang berjaya. 13 yang berjaya untuk Sabah dan Sarawak. 11 yang berjaya, 7 di bawah Pakatan Harapan, di bawah pemerintahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan siapa yang paling bertanggungjawab di Sabah? Ini saya bukan klaim, ini fakta. Ini fakta. Kalau kamu boleh bagi tahu fakta kamu, sila kemukakan fakta. Tapi ini fakta, 7 daripadanya ini sudah berjaya di bawah Pakatan Harapan. Yang paling berusaha antaranya adalah Datuk Ewan. Siapa dia? Dia adalah Presiden APCO. Ramai orang tuduh dia ini, alah itulah. Aduh, kamu tuduh apa nih? Kamu tahukah apa dia punya kerja? Apa yang dia buat? Kamu tahu kejayaan dia? Coba tanya kamu punya presiden, apa dia sudah buat? Adalah parti yang klaim kononnya dorang lah yang berjaya menuntut MA63. Kononnya dia punya presiden lah paling bertenaga, paling kuat bercakap tentang MA63. Minta maaf. Minta maaf tapi bukan. Yang sebenarnya bertanggungjawab paling banyak membuat usaha untuk MA63 ini adalah Datuk Ewan lah. Beliaulah yang banyak bertindak dalam menuntut bersama dengan timbalan Perdana Menteri daripada Sarawak. Inilah fakta dia. Inilah fakta dia. Mari. Jadi untuk kali ini, saya mau share bagi anda apa 13 tuntutan. Apa 13 tuntutan berkaitan dengan perjanjian Malaysia MA63. Ini dikenali sebagai MA63 sebab ini perjanjian Malaysia tahun 1963. Jadi bila disingkatkan jadilah MA63. Kalau saya tanya anak-anak muda, apa itu 63? Saya dapati 93% tidak tahu apa itu MA63. Aduh, kesiannya. Terutamanya ini yang undi 18 ini, yang baru 18 tahun, 19 tahun. Mereka tidak tahu tuh MA63. MA63 itulah adalah Malaysia Agreement. Agreement. Itu satu perjanjian yang telah ditandatangani oleh pemimpin daripada Sarawak, daripada Sabah bersama dengan Malaya untuk membentuk Malaysia. Jadilah MA63. Jadi ada 13 tuntutan berkaitan perjanjian Malaysia 1963 yang telah berjaya diselesaikan. Tahu atau tidak? Sampai sekarang, paci-paci, maci-maci di luar bandar itu ramai lagi tau yang masih lagi fikir kita ini satu benda pun tak berjaya.
Masih lagi ramai yang fikir kita masih struggle, masih satu pun belum dapat. Enggak, makcik-makcik saya mau bagi tahu. Sebenarnya sudah ada 13 tuntutan berkaitan perjanjian Malaysia 1963 yang sudah diselesaikan. Okey, jadi adik-adik yang umur 18, 19 yang bakal akan turun mengundi pada tahun ini juga ataupun pada PRU yang akan datang, dengar ini baik-baik. MA 63 sudah 13 yang sudah berjaya diselesaikan, ya. Dan orang yang paling banyak berusaha Datuk Ewon Benedict. Beliau adalah Presiden APCO. Okey, jadi saya kongsi dua hal untuk video kali ini. Stay tune untuk video seterusnya, saya akan jelaskan lagi 11 lagi yang lain ya. So sekarang saya akan beritahu dua sahaja perkara yang sudah diselesaikan, tuntutan yang berkaitan dengan perjanjian MA 63 yang telah berjaya diselesaikan. Sekali lagi, orang yang patut dipuji adalah Datuk Ewon Benedict, Presiden APCO. Dan of course lah Perdana Menteri, of course lah juga timbalan Perdana Menteri kan. Okey, baik. Nombor 1. Pengiktirafan Jabatan Kerjaya Raya JKR dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Sabah dan Negeri Sarawak sebagai jabatan teknik di bawah arahan Perbendaharaan 182 atau AP 182. Okey, itu nombor 1, iaitu pengiktirafan Jabatan Kerjaya Raya atau dikenali sebagai JKR dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Jadi maknanya untuk Sabah dan Sarawak, dua-dua badan kerajaan ini telah diiktiraf di bawah arahan Perbendaharaan 182 atau AP 182. Apa kepentingan dia? Sangat-sangat penting untuk negeri Sabah dan Sarawak. Nanti saya akan jelaskan yang itu. Nombor 2, apa dia lagi? Yang telah selesai. Okey. Nombor 2, pindaan Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN 1995 bagi melantik wakil Kerajaan Negeri Sabah dan Negeri Sarawak sebagai anggota tetap LHDN. So dua sudah. Ada dua sudah tuntutan berkaitan perjanjian Malaysia 1963 yang telah berjaya diselesaikan. So, kalau sekali lagi ditanyalah, kenapa APCO? Kenapa APCO? Sekali lagi, simple. Politik ni persepsi. Tapi saya tidak minat sangat dengan persepsi. Apalagi ini jawatan-jawatan ini. Saya tidak minat jawatan. Kamu bagi saya jawatan tinggi manapun, saya tidak minat pun. Sudah cukup. Tidak minat. Tidak minat ya. Apa yang saya minat? Saya mau tengok siapa yang di dalam parti itu. Hebat tidak hebat, Datuk Ewon Benedict berjaya di dalam APCO untuk sama-sama berjuang. Janganlah cakap dia ni seorang-seorang saja. Indah juga. Dia tidak juga berjuang seorang-seorang. Ada kawan-kawan dia, ada tim dia yang berjuang, yang berjaya. Okey, so parti lain yang klaim, okeylah, teruskan klaim. Yang saya tahu ini sebab saya kaji fakta. Yang saya tahu ialah APCO is the leader, the others is follower. Okey, so kalau anda ada pertanyaan, ada persoalan, sila tinggalkan komen di ruang komen. Saya akan jawab. Sekali lagi, semoga Tuhan memberkati anda semua, keluarga anda. Sempena kita semua orang Kristian menyambut perayaan yang cukup besar bagi agama Kristian, iaitu kita menyambut di mana manusia telah dibebaskan daripada cengkaman hukuman maut dosa. Okey, kita semua dibebaskan, kita diberikan kebebasanlah daripada hukuman dosa. Okey, semoga Tuhan terus memberkati anda dan keluarga anda. Kita jumpa lagi. Bye bye.